Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7, iaitu kumpulan yang terakhir, akan membentangkan tajuk berkaitan dengan bahagian al-waqfu dengan bahagian al-ibtida'. Okey, saya Muhammad Adam Afiq bin Muhammad Anwar. Nombor matrik D183 10794. Seterusnya, kawan-kawan saya Muhammad Yunus bin Suhaimi, nombor matrik di 183 10841. Muhammad Amir Ashraf bin Osman, nombor matrik di 183 10868. Dan yang terakhir Muhammad Zarib bin Muhammad Zuki, nombor matrik di 183 10832. Okey, hari ini saya akan membentangkan bahagian maksud al-waqfu, al-ibtida' dengan waqaf tam. Seterusnya, mari kita ke slide yang seterusnya. Okey, seterusnya kita akan pergi ke maksud al-waqfu. Waqfu dari segi bahasa ialah berhenti atau menahan. Berhenti atau menahan waqfu ni. Waqfu dari segi istilah pula ialah menghentikan bacaan dengan cara memutuskan suara di akhir perkataan sekejap untuk berhenti dengan niat akan menyambung bacaan semula. Waqfu ni dia dari segi istilah dia menghenti bacaan dengan cara memutuskan suara di akhir perkataan dengan sekejap. Lepas tu niat akan menyambung bacaan itu semula. Kita berhenti sekejap. Lepas tu kita niat ada, lepas tu kita akan sambung semula bacaan itu. Okey. Ibtida'. Maksud ibtida' menurut bahasa ialah bermula. Dari segi istilah pula, ibtida' ialah menyambung semula sesudah menghentikan bacaan untuk bernafas. Ibtida' ni dari segi istilah dia kita menyambung bacaan semula sesudah kita berhenti bacaan untuk bernafas. Kita nak ambil nafas, lepas tu kita berhenti. Lepas tu kita baca semula. Menyambung bacaan itu semula. Okey. Okey, kita slide yang seterusnya, waqaf tam. Waqaf tam ni maksud dia berhenti sempurna. Okey. Berhenti sempurna. Menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna. Tidak terikat lafaz, iaitu dari segi i'rab, dan maksudnya dengan kata-kata yang berikutnya. Ia juga waqaf tam ni ia juga dinamakan waqaf lazim. Di dalam Al-Quran Rusam Usmani diberi tanda berhenti, iaitu mim kecil pada mim kecil di atas pada ayat itu. Untuk menunjukkan jenis berhenti adalah itu waqaf tam. Contoh waqaf tam ni dalam ayat di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'asuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Sadaqallahu azim. Dekat yasma'un tu ada mim kecil di atas nun. Itu adalah tanda waqaf tam. Waqaf tam, mim kecil di atas nun tu. Itu adalah waqaf tam. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk waqaf yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ana Muhammad Yunus bin Suhaimi. Nombor matrik D1831081. Okey, pada slide saya akan terangkan berkenaan dengan waqaf kaf. Waqaf kaf ni iaitu berhenti memadai atau mencukupi. Okey, iaitu ia menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna dari segi lafaznya, tetapi maknanya masih terikat dengan kata-kata yang berikutnya. Kira dia hentikan bacaan sempurna lah segi lafaz, tapi makna dia
terikat dengan kata-kata yang berikut dia. Dia terikat dengan ayat yang seterusnya. Okey, dia tanda berhenti dia ada mim kecil atas dia. Okey, untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf kafi. Dengan berhentian bacaan padanya adalah lebih utama. Berhenti lebih utama lah. Bagi contoh kat slide kan. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, berhenti lebih elok lah. Berhenti yang lebih utama. Kita berhenti dulu, lepas tu kita teruskan bacaan. Okey. Ni dia tunjukkan kita perlu berhenti pada kalimah marqadina. Iaitu dia mulakan bacaan dari haza. Okay, kita ke slide yang seterusnya. Seterusnya iaitu waqaf hasan. Waqaf hasan ialah berhenti elok atau baik. Berhenti elok atau baik. Iaitu dia menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna, makna pada dirinya, tetapi makna dan lafaznya masih terikat dengan kata-kata yang berikutnya. Dia lain daripada yang tadi lah. Tanda berhenti dia ada shot kecil ke atas. Untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf hasan, dengan menyambung bacaan terus adalah lebih utama. Dia berhenti tapi dia baca, sambung terus baca, boleh je, lebih utama. Contoh kat slide. Lazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kita boleh menghentikan bacaan pada kalimah bina was sama'. Tetapi ada baiknya mengulanginya bacaan dari kalimah allazi ja'ala lakum hingga akhir ayat. Okey. Macam ni, kalau kita nak berhenti kat bina sama' boleh. Ni. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina. Boleh je. Tapi lebih baik kalau kita ulang dari awal. Kalau kita nak teruskan tu, kita ulang dari awal dan kita terus sambung je macam ni. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i fa akhraja bihi ila akhir ayat. Okey. Dia kalau kita nak berhenti pun boleh pada kalimah bina was sama'. Kalau kita nak teruskan pun boleh, tapi kita kena ulang balik daripada awal. Lebih baiklah daripada awal dari lazi ja'ala lakum. Dari situ sampai habis. Okey, itu saja untuk waqaf hasan. Sambung dengan waqaf yang seterusnya, iaitu waqaf qabih. Waqaf qabih adalah berhenti tidak elok. Macam mana berhenti tidak elok tu? Nanti saya terangkan. Ialah menghentikan bacaan pada rangkai kata yang tidak sempurna. Maknanya kerana makna dan lafaznya masih terikat dengan kata-kata yang berikutnya. Dia lain daripada yang tadi waqaf hasan tadi. Yang hasan tadi dia lebih baik, elok. Yang ni dia tidak sempurna. Tidak sempurna maknanya. Kerana makna dan lafaz masih terikat dengan kata-kata yang berikutnya. Dia terikat dengan kata ayat yang sebelum dia. Tanda berhenti lam alif kecil ke atas je. Untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf qabih. Maka tidak elok berhenti pada bacaannya. Tak elok berhenti. Kita kena teruskan bacaan. Jangan berhenti. Sebab kalau kita berhenti, makna dia tak sambunglah dengan makna yang sebelum dia. Contoh dalam slide fasabbihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa
wa annallahu mughzil kafirin wa azanum minallahi wa rasulih. Iaitu dia menghentikan bacaan pada kalimah mu'jizillah, tidak elok kecuali tidak cukup nafas atau bersin. Apabila hendak bacaan semula, hendaklah mengulangi dari kalimah fasabbihu fi hingga akhir ayat. Dia tak elok kalau kita berhenti pada mu'jizillah. Tapi kalau dia macam tak cukup nafas, kita tahulah apa, kita semua ni bukan nafas dia panjang sangat boleh. Macam Qori tu dia lain lah, dia nafas dia panjang, boleh teranum sekali. Atau bersin, macam kita tengah bersin atau batuk ke, kita berhenti tu tak apa, dia dimaafkan. Tapi kalau kita elok je, kita kenalah berhenti ikut apa yang telah diberitahu kan, diajarkan. Kalau ikut contoh lain pula dalam buku tajwid, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sama juga macam tadi, kita berhenti kat wa 'amilus solihat. Kita jangan berhenti kat wa 'amilus solihat, kita terus sambung. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Kalau macam saya tadi, saya baca tu, saya boleh lagi lah untuk rasa cukup nafas lagi lah. Kalau macam ni yang tak cukup nafas, dia boleh berhenti kat as-solihat wa 'amilus solihat. Itu saja daripada saya. Kita ke slide yang seterusnya sama rakan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Syarah bin Osman. Nombor metrik saya di 18310868. Saya akan menerangkan tentang wakaf jaiz. Kita pergi terlebih dahulu kepada definisi wakaf jaiz, iaitu kalau ada definisinya, tanda jim. Jim adalah wakaf jaiz. Jim kecil tu adalah wakaf jaiz. Ia adalah singkatan dalam bahasa Arab yang bermaksud harus wakaf, maksudnya berhenti, atau wasal, menyambung pada tanda ini. Pada slide saya sediakan contoh ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuhdi'una Allah wallazina amanu. Dina amanu tu ada jim kecil di atasnya. Kalau kita tengok baik-baik, ada jim kecil, ia diharuskan berhenti. Dan untuk menarik nafas, dan seterusnya boleh sambung balik ayat yang seterusnya hingga akhir. Sebab apa kita perlu berhenti? Kalau macam kita kekurangan nafas, kalau nafas tak panjang, kita boleh berhenti kat situ untuk kita ambil balik nafas dan teruskan perjalanan surah hingga akhir lah. Macam contohnya, yuhdi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Dia ada 3 kat sini macam saya cakap tadi. Yang pertama adalah wakaf, artinya berhenti. Yang jim tadi tu ialah wakaf jaiz, dia harus berhenti. Yang kedua adalah tujuan berhenti adalah untuk menarik nafas. Macam saya cakap tadi, dia untuk menarik nafas, untuk sambung balik ayat yang seterusnya. Macam selalunya kita nafas pendek, tak boleh panjang kan. Dia boleh berhenti di sini untuk menarik nafas. Yang ketiga, untuk wakaf jaiz ini, seeloknya berhentikan bacaan di sini. Macam saya cakap tadi, berhenti di amanu tu. Namun tidak salah jika pembaca tidak menghentikan bacaan. Dia tidak salah untuk dia sambungkan terus, tak apa. Tapi kalau macam kita, seeloknya berhentilah dekat jim tu untuk kita menarik nafas. Seterusnya kita pergi kepada contoh 2 bagi wakaf jaiz. Wakaf secara bahasa adalah berhenti. Dalam ilmu tajwid, wakaf artinya adalah menghentikan bacaan ayat sebentar yang bertujuan untuk mengambil nafas baru dengan niat menyambungkan kembali bacaan ayat tersebut. Macam saya cakap tadi lah, kita perlu berhenti dekat wakaf untuk mengambil nafas baru.
Kalau macam kita nafas panjang, dibolehkan untuk meneruskan ayat. Tapi kalau yang seeloknya, kita berhentilah di wakaf jaiz dulu untuk kita mengambil nafas baru. Okey, contoh tanda wakaf jaiz pada surah Al-Ikhlas terdapat pada 2 tempat. Okey, dalam surah Al-Ikhlas pun ada wakaf jaiz juga. Dia ada 2 tempat pada surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, iaitu pada Qul huwallahu ahad. Okey, dekat ahad tu ada wakaf jaiz. Dan pada surah Al-Ikhlas ayat yang kedua juga, iaitu Allahu Samad, dia juga ada wakaf jaiz. Kalau kita jumpa wakaf jaiz ni, kita seeloknya berhenti lah dulu untuk mengambil nafas. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang definisi wakaf ta'annu'. Okey, wakaf ta'annu' ni, nama lain bagi wakaf ini ialah wakaf munaqqah atau muraqabah, iaitu berhenti pada salah satu. Harus bagi pembaca meraihkan tanda ini dengan berhenti pada salah satu dari tanda wakaf ini apabila menemuinya di dalam Al-Quran. Contoh, saya ada bagi 2 ayat kat sini. Macam contohnya, kita tengok surah yang pertama ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu. Maksudnya dia ada 3 titik yang ada 3 titik tu, kan ada 2 kan, kat sebelah ta tu dan di hujung alif. Kita boleh berhenti di mana satu kita berhenti, yang kita hendak berhenti. Macam kita boleh berhenti dekat tahlukat, lepas tu kita sambung. Maksudnya kita sambung tu, kita tak boleh berhenti dah dekat alif tu, kita akan teruskan sampai habis. Macam wala tulqu bi aydikum illa tahlukati, lepas tu kita sambung balik wa ahsinu hingga habis ayat lah. Macam tu. Macam kita boleh tengok surah yang sebelahnya, macam surah Alif Lam tu, saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba. Macam tu, kita la raiba, kita boleh berhenti tu juga. Ataupun kita boleh berhenti dekat ha tu, Zalikal kitabu la raiba fi. Lepas tu kita berhenti kat situ buat seketika. Taklah seketika, maksudnya dalam beberapa minit. Lepas tu kita sambung balik, Hudan lil muttaqin. Maksudnya kita boleh berhenti di sini dan kita meneruskan sampai habis lah. Okey, seterusnya tanda wakaf yang ada, macam saya cakap tadi tu, ada titik 3 tu, berhentinya berhenti salah satu tempat tanda sahaja. Maksudnya kita kena berhenti di salah satu tempat je lah, tempat yang awal ataupun yang akhir. Sebab dia ada titik 3 tu, dia yang awal macam kita jumpa tadi, yang akhir kita jumpa tadi. Wakaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali dan kita harus berhenti pada salah satu tanda wakaf tersebut. Macam saya cakap tadi itulah, kita perlu berhenti pada salah satu saja tanda wakaf tu. Kalau kita jumpa di mana-mana ayat, kita perlu salah satu saja kita berhenti. Macam contoh, dia awal ayat ada satu dan di akhir. Taklah di akhir, macam di akhir juga, di akhir kita perlu pilih antara mana kita nak berhenti, dan kita boleh selesa lah untuk ambil nafas yang baru untuk teruskan perjalanan, bacaan kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarif bin Muhammad Zuki, nombor metrik D1831082, mengambil Diploma Pengajian Islam semester yang ke-5. Baik, saya akan meneruskan bahagian tanda wakaf, tanda berhenti. Baik, tanda yang pertama adalah tanda mim. Tanda mim yang ada pada mushaf Al-Quran. Tanda mim tersebut dinamakan wakaf lazim. Okey, tanda tersebut bila kita jumpa saja dia, kita kena berhenti. Sebagai contoh, innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'asuhumullahu summa ilayhi yurja'un. Okey, bila kita jumpa saja tanda mim tadi, kita berhenti. Innama yastajibul ladzina yasma'un, kita berhenti.
maka jumpa saja tanda mim tersebut, kita kena berhenti. So kita sambung, wal mauta yab'atsuhumullahu summa ilayhi yurja'un. Lepas saja kita berhenti, kita sambung balik. Okey. Tanda yang seterusnya adalah tanda lam yang ada pada mushaf Al-Quran. Tanda lam kecil. Okey. Tanda tersebut kita dilarang untuk sama sekali berhenti. Okey. Berhenti. Sebagai contoh, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allazina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaqulun salamun alaikum. Tetap berhenti tadi tanda lam tadi. Tetap berhenti. Maka bila jumpa saja tanda lam tu, kita jangan berhenti. Sebab itu tanda yang dilarang untuk berhenti. Baik, kita pergi kepada tanda yang seterusnya, iaitu tanda yang ada jim kecil di dalam mushaf Al-Quran. Baik, tanda tersebut dinamakan tanda waqaf jaiz. Tanda tersebut kita harus berhenti padanya atau disambung terus. Di sini ada dua pilihan. Ya. Sama ada untuk kita berhenti kepada tanda tersebut ataupun kita sambung. Okey. Sebagai contoh, untuk kita berhenti pada tanda waqaf jaiz ini, waqaf jim tu, kita berhenti. Sebagai contoh berhenti. Zalika bi annahum syaqqum wa rasulahu wa man yushaqiqillah wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Tanda tersebut kita berhenti. Warasulahu, kita warasulah, kita berhenti. Nak sambung boleh? Bacaan dia, zalika bi annahum syaqqum wa rasulahu wa man yushaqiqillah wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Kita sambung, wa rasulahu wa man yushaqiqillah wa rasulahu ila akhir ayat. Okey, kita boleh sambung. Nak berhenti pun boleh, sambung pun boleh. Kita pergi kepada tanda yang seterusnya yang ada sad lam ya. Okey. Nama dia al-wasal aula. Sambung adalah lebih utama. Tanda ni kita harus juga berhenti. Tetapi nak sambung adalah lebih utama. Kita kena sambung. Boleh berhenti, tapi nak sambung lebih utama. Sebagai contoh, wa in yamassaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamassaka bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kita sambung lebih utama. Itu bacaan untuk sambung. Sebab kenapa? Sebab ada tanda saf lam ya tu, kita kena sambung jugalah. Tapi untuk berhenti pun diperbolehkan. Untuk bacaan kepada tanda berhenti, wa in yamassaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamassaka bi khairin fa ala kulli syai'in qadir. Kita bila sampai tanda waqaf sad lam ya al-wasl aula tadi, kita boleh berhenti. Illa hu, disambung balik, wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, kita pergi kepada tanda yang seterusnya, iaitu tanda qaf lam ya. Baik, tanda tersebut juga boleh berhenti, tapi berhenti padanya adalah lebih utama. Okey. Tanda perbezaannya adalah dengan al-wasl aula, iaitu sad lam ya tadi. Perbezaannya adalah keutamaan dia tersebut. Tanda al-wasl aula sad lam ya tadi adalah lebih utama untuk kita sambung. Tapi tanda qaf lam ya tadi, lam ya ni, kita berhenti adalah pada lebih utama. Kita nak sambung pun boleh, berhenti pun boleh. Okey, diharuskan berhenti. Tidak sambung pun boleh. Sebagai contoh, walaqad atayna Musal kitaba faqtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahu lafi syakkin minhu murib. Okey,
kita berhenti. Sebab ada tanda qaf lam ya. Kita berhenti. Okay. Tapi boleh saja kita sambung. Contoh bacaan dia, walaqad atayna Musal kitaba faqtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Okey. Kita boleh berhenti, kita boleh sambung, tapi berhenti tu lebih utama. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tanda wakaf yang ada 3 titik pada satu ayat. Tapi tanda titik 3 ni dia ada 2 pada satu ayat. Tanda ini dinamakan tanda mu'annaqah, tanda berhenti berikat. Okey. Tanda ini kalau ada dalam satu ayat tu, kita kena berhenti pada salah satu tanda titik bertiga, tanda titik 3 ni dalam ayat tu. Sama ada kita nak pilih tanda titik 3, kita berhenti pada tanda titik 3 yang pertama ataupun tanda titik 3 yang kedua. Kita kena pilih satu untuk berhenti. Bila kita dah berhenti pada salah satu yang tanda titik 3 yang pertama atau yang kedua, maka tanda titik yang seterusnya tidak boleh berhenti, kita kena sambung. Contoh pada ayat ni ada 2 tanda titik 3. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Pada ayat tersebut kita berhenti kepada 3 titik yang pertama. 3 titik yang kedua kita tak berhenti, kita sambung terus. Kalau nak berhenti 3 titik yang kedua, bacaan dia macam ni. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tanda titik 3 kita berhenti. Tanda titik yang pertama kita tak berhenti, kita sambung tu. Zalikal kitabu la raiba fi. Tak berhenti pada tanda raib tu, kita tak berhenti, kita sambung terus sampai fi. Okey, itu tanda mu'annaqah. InsyaAllah moga manfaat. Mohon maaf andai ada kekurangan dari segi penyampaian. InsyaAllah moga-moga kita diberi kefahaman berkenaan dengan tanda wakaf ini, tanda berhenti ini. Moga manfaat insyaAllah.